Hai, Assalamualaikum. Nama aku Aziz. Aku seorang fotografer dan videografer dalam bidang, lebih kepada dalam bidang wedding. Aku dalam bidang wedding ni start daripada 2012 rasanya. Bermula dengan kamera D40. Aku beli kamera D40 tu banyak fungus. Hai, nama aku Adi. Aku seorang fotografer dan juga videografer. Aku start daripada 2018 sampai sekarang. Aku rasa more or less dah 5 tahun. Dan aku lebih kepada wedding photographer atau videographer. Masa aku nak belajar start buat video, memang pening kepala sebab first, aku tak tahu nak start daripada mana. Lepas tu, aku tak tahu nak refer siapa-siapa. And then, masa tu, tak ramai member. Aku tak ada ramai kawan yang buat benda-benda videografi, benda-benda freelance ni. And then, yang ada pun mungkin tak rapat sangat. Tip fotografi, kalau nak shortcut, masuk kelas. Tapi, kalau macam mungkin malas nak spend duit atau tak nak invest lagi, boleh start dengan YouTube dulu yang paling rendah. Start dengan handphone dulu, fully utilize, dan yang penting sekali download dulu software editing. Sebab editing ni salah satu bidang dalam fotografi jugalah, di mana macam gambar tu yang kau shoot tu bukan terus siap, kau still kena edit juga. Video pun sama juga, video lagi more to editing. Ataupun mantapkan dulu editing pun okey je. Nanti kalau dah ada duit lebih, boleh upgrade ke kamera yang better atau equipment lighting atau lens yang lebih better. Slow-slow kayu. Okey. Kita jangan terus marketing diri kita. Kita cari dulu circle kita. Cari kawan-kawan yang dalam bidang yang sama, kan. Cari member. Sekarang ni dah zaman dunia sosial. Mungkin gen yang baru, gen Z semua dah tak minat dengan Facebook. Tapi cuba korang masuk je Facebook, masuk grup-grup kamera kan. Kat situ ramailah orang-orang lama yang kalau korang bertanya, insya-Allah diorang boleh jawab. Okey, follow dulu diorang. Follow dulu, kalau rasa dah penuh ilmu tu, dah boleh start buat sendirilah. Tambah-tambah ilmu, sebab macam kalau dalam bidang wedding ni kan, dia bukan semata-mata teknikal, dia lebih juga pada experience. Sebab wedding ni benda yang pantas. Dia macam, dia takkan tunggu kau, moment tu takkan tunggu kau. Sebab kalau kita macam tak shoot benda tu, ataupun kita terlepas shoot tu, mungkin kita boleh recreate kembali apa tu moment tu. Tapi seeloknya lah kan, kita standby je. Kita okey, macam contoh sebelum ni, okey ni dah habis akad, kita akan tahu lepas ni dia akan salam-salam, ni pasti akan ada moment maybe nangis-nangis. So kita dah ready lah dengan lens kita, dengan focusing follow kat pengantin tu. Lebih kurang macam tu lah. Pengalaman tu penting lah. Untuk zaman sekarang ni, dalam zaman teknologi ni kan, dah banyak tempat, dah banyak platform yang korang boleh belajar for free. And then korang boleh juga pergi ke kelas. Aku ada juga niat dulu nak pergi ambil kelas untuk videografi ni, cumanya itulah masalah aku, bajet tak berapa nak kemas sangat. So apa yang aku buat, aku start dengan YouTube. Okey, dekat YouTube ni korang boleh cari macam-macam informasi, korang boleh belajar apa benda yang korang nak. Cumanya korang kena rajin mencari je. Untuk kelas yang aku cakap tak ada bajet tu, sebab yang setahu aku paling murah pun 5,000 lah, 5,000 dan ke atas lah. Untuk dia orang akan ajar basic, and then teori, and then ada some practical lah. So dia orang akan ajar benda tu. Tapi aku advise korang start dengan kawan-kawan dulu, and then start dengan YouTube, Google, semua benda korang dah boleh cari sendiri kalau korang nak, dan korang kena gigih lah nak belajar benda ni. Dekat YouTube ni banyak gila informasi. Korang boleh start daripada nak guna barang kamera, okey, nak tahu pasal lens, pasal audio, semua benda, pasal lighting, pasal nak composition, pasal nak edit video, pasal nak marketing, business, semua korang boleh cari dekat YouTube. Okey, korang kena rajin cari
Kena start dulu, and then once korang dah ada problem dan korang dah tahu apa yang korang perlukan, apa yang korang lacking, and then baru korang boleh start mencari. Kalau korang tak try, korang tak tahu apa masalah and then apa yang korang perlukan untuk settlekan masalah tu. Untuk permulaan, kalau korang tak mampu lagi nak beli actual kamera, tak kisah brand apa, mahal ke murah, let's say kalau korang tak mampu, bagi aku, cadangan aku, korang start dengan handphone korang dulu. Untuk rata-rata smartphone sekarang ni, bagi aku, in term of quality video, in term of audio, in term of noise ke apa-apalah kan, bagi aku dah cukup sangat. As long korang punya content ataupun korang punya video tu menarik. Okay? Lepas tu, if korang ada budget, then start slowly beli barang kamera. Macam aku, mostly barang kamera aku start dengan barang used dulu, barang second hand. Okay, dekat mudah korang boleh cari, dekat Facebook Market korang boleh cari, dekat Carousel korang boleh cari, tak pun korang boleh pergi direct dekat kedai, and then start tanya, mungkin boleh minta advice daripada orang kedai tu juga, kamera apa yang korang perlu beli, lens apa korang perlu beli, sesuai dengan korang punya tujuan ataupun niche content yang korang akan buat lah. Mungkin boleh start dengan kamera basic dulu, macam point and shoot, macam entry level punya kamera. Zaman sekarang mostly kamera orang dah pakai kamera mirrorless lah. Macam dulu orang pakai DSLR, sekarang pakai mirrorless, lagi compact, lagi kecil, and then dia punya teknologi dia ataupun dia punya spek dia tu lagi better lah untuk kita punya pengguna. Macam aku, dia body dia ringan, lepas tu autofocus dia lagi better, video quality dia, codec dia lagi bagus, benda-benda features yang macam tu lah. Tak, mungkin kau boleh cari second hand kamera ataupun lens yang mana yang bergantung korang punya budget lah. Normally sekarang pun second hand pun banyak je kamera yang bagus-bagus. Just cari yang mana yang sesuai dengan korang lah. Lagi satu, korang jangan terjebak sangat bila ada sesebuah equipment ataupun kamera baru yang keluar dekat market. Aku pun sama, bila tengok barang baru, equipment baru yang rasa lagi better, lagi boleh tolong aku produce video yang lagi baik, dan kadang-kadang geram jugalah, tapi sometimes budget tak cukup, dan aku just relax dulu lah. Sebab apa tahu, bagi aku kalau nak upgrade bagus kalau ada budget, tapi if tak ada budget, korang pakai je apa yang ada. At least fahamkan betul-betul dia punya function, dia punya kekurangan dia punya kelebihan dia, dan if dia ada lacking sikit, macam mana kita nak counter dia. Let's say sesebuah kamera ni macam ni, X-T20, dia punya ISO dia tak boleh nak lebih tinggi, ada noise. So, korang kenalah invest, beli lighting ke, tak pun shoot tempat yang terang ke, benda-benda yang macam tu lah maksud aku. And then kalau korang nak upgrade, korang kena tanya dulu, apa yang kamera korang ni lacking, kenapa korang perlu upgrade. Let's say kalau korang buat wedding, bagi aku macam pakai kamera yang basic, as long dia punya spek dia dah cukup, autofocus dia dah cukup laju, dia punya video dia boleh shoot 50 frame per second untuk slow mo, ada 4K tu kira kelebihan, tak ada 4K pun shoot 1080p pun dah, bagi aku dah cukup bagus. Tak perlu nak kata nak pakai kamera yang paling latest and greatest, nak pakai cinema, nak pakai lens yang mahal-mahal semua, tak perlu bagi aku. Bukan keperluan. If korang shoot macam short film, macam untuk shoot Netflix, untuk movie, and then mungkin korang boleh start beli ataupun sewa dulu barang-barang equipment tu. Setakat nak shoot content macam ni, bagi aku level smartphone pun dah cukup baik, ataupun kamera basic dah cukup baik, as long korang tahu pakai and then korang tahu macam mana nak guna kamera tu. First thing first, untuk build portfolio, bagi aku kau perlukan ada klien ataupun talent yang ni lah, yang sanggup pengata win dengan kau, so that kau kena produce something untuk bagi kau punya portfolio strong lah. So normally macam wedding, kita akan cari kawan-kawan, cousin macam tu lah untuk buildkan portfolio. And then untuk
klien-klien studio ke ataupun artwork lain, kau kena ni lah, kau kena try offer something yang apa orang kata win-win untuk both party. In term of business, kalau korang nak buat duit dengan videografi ni, korang kena ada salah satunya selain pada barang atau equipment, korang kena buat portfolio. Maksud aku apa tau? Portfolio ni korang punya pengalaman ataupun korang punya resume untuk tunjuk dekat klien. Okay, korang punya resume ataupun portfolio ni based kepada korang minat lah. Let's say kalau korang suka shoot wedding ataupun shoot event, takkanlah korang nak buat portfolio tu berdasarkan video masak-masak ke, video travel ke, sesuai dengan korang punya minat ataupun korang punya niche lah. Let's say kalau korang suka buat video travel, and then shoot video travel and then gain experience. Sebab benda-benda video ni tak sama tau. Untuk wedding lain, untuk video travel lain, dia punya basic equipment dia lain, dia punya pemahaman ataupun konsep untuk editing dia pun lain. So korang kena tentukan niche korang, and then baru korang boleh ada direction untuk buat portfolio. Untuk awal-awal, aku suggest korang tag along ataupun follow siapa-siapa yang korang inspire, yang korang jadikan idola tu, follow untuk start untuk belajar dulu. And then tak payah kata nak bayar ke apa, korang just go for free as a assistant, and then korang boleh belajar sambil pada tu korang boleh buat portfolio korang, and then korang tahu situasi sebenar masa shooting tu. Tak kisah untuk video apa sekalipun. Kita tengok dekat YouTube, kita faham, kita belajar, tapi actual punya situasi, actual scene tu, lokasi tu, dia punya pressure dia punya panic dia punya macam let's say ada problem, macam mana kita nak counter dengan cepat. Itu dekat on field ataupun dekat on site korang boleh gain experience benda-benda macam tu. Lagi satu cara untuk korang gain experience ataupun buat korang punya portfolio lagi mantap, korang bagi servis korang ataupun korang shoot for free. Benda ni normal. Untuk aku personally, tak salah aku 5 wedding pertama aku, 5 ke 3 macam tu, aku bagi free ataupun rate yang sangat-sangat rendah. Sebab apa tahu? If korang dah charge client dengan rate yang sekian, standard rate let's say, if korang punya skill ataupun korang punya video tak cukup menarik ataupun tak cukup diorang punya expectation, and then korang kena backfire balik. If korang bagi free dan video korang tak berapa nak jadi sangat pun, then okay lah, sebab servis korang yang korang bagi tu free. And then dia lebih kurang win-win situation. Korang dapat gain experience, and then dia pun ataupun klien pun akan dapat produk ataupun korang punya video tu as a free lah. Fotografi dengan videografi ni memang boleh buat duit, tapi kena ada minat juga. Sebab kalau kita macam berpaksikan semata-mata duit tanpa minat, kita akan cepat burn out. Sebab sebenarnya fotografi dengan videografi ni dia tak semudah yang kita tengok orang macam tekan-tekan jadi, edit guna CapCut jadi, orang terima. Dia lebih daripada tu. Sebab dalam bidang dalam bidang fotografi dan videografi yang melibatkan customer ni, kita bukan semata-mata buat untuk kita. Kita buat juga apa yang paymaster nak. Itu yang paling penting sekali. Kalau dalam art kita je yang puas hati, paymaster tak puas hati, tak guna. Kita tak capai dia punya tujuan tu lah. Okay. So far untuk sekarang ni kita more to social media lah, Facebook, Instagram, TikTok. Itu yang paling senang untuk kita dapat reach lah untuk sekarang. Okay, macam aku buat wedding. So korang kena cakap apa korang kena bagi tahu semualah. Macam aku gunakan media sosial lah, cara yang paling senang. Korang boleh pergi upload dekat IG, korang boleh upload dekat macam aku buat sekarang ni dekat YouTube, korang boleh upload dekat Facebook, bagi tahu, tag kawan-kawan ataupun tag jiran-jiran korang yang korang rasa akan berminat ataupun boleh tolong korang expand korang punya business ni. Kalau korang shoot video lawa-lawa,
kualiti baik, audio baik, video korang gempak, TikTok gila. Tapi kalau tak ada orang tahu apa yang korang buat, dan macam mana? Macam mana klien nak masuk? Macam mana klien nak booking? Betul tak? Bagi aku benda ni sangat penting. Orang lebih fokus kepada kualiti sesebuah video tu, tapi diorang macam lacking untuk promote apa yang diorang buat. Sebab tu kalau korang tengok McDonald, let's say McDonald setiap minggu, setiap bulan diorang akan keluar menu baru. Walaupun kita dah tahu dia punya menu tu, dia punya nama, dia punya produk, dia punya makanan tu dah sedap, dah best, tapi still lagi diorang buat video baru. Sebab apa? Sebab marketing. Okey, sembang pasal klien ni, korang kena jaga klien ni, okey? Kena tunjukkan korang ni presentable, kena tunjukkan korang ni professional. At the same time, korang kena anggap diorang ni as a kawan juga. Sebab apa tahu? Once diorang dah selesa dengan kita punya cara, dengan kita punya servis, dengan apa yang kita offer, cara kita layan dia, dengan cara kita look pada mata diorang, mungkin kita punya bisnes ni boleh repeat banyak kali. Sometimes klien tengok kualiti, betul lah, tapi sometimes dia sebab dia selesa dengan kita, so senang bekerjasama, and kita pun senang bekerjasama dengan dia. Kalau dia tak repeat, mungkin dia boleh recommend dekat kawan-kawan dia, dia punya adik-beradik, jiran-jiran dia. So benda bisnes ni memang macam tu, dia takkan putus terus. Let's say kalau korang punya servis tak bagus, korang tak boleh nak pergi jauh lah. Bagi aku, lagi lama dalam kita punya industri ni, freelance lah maksud aku, lagi banyak potential klien, lagi besar kita punya nama. Sebab tu kena jaga daripada awal, cara kita berpakaian, cara kita reply WhatsApp, cara kita call, cara kita bersembang dengan dia, cara kita layan setiap soalan dan pertanyaan dia orang dengan profesional. Let's say kalau korang pergi shoot event, wedding dekat dewan besar-besar, janganlah pakai slipper, pakailah kasut, baju pun pakailah baju collar, so nampak kemas. Tak perlu nak kata bergaya sangat, tapi as long kemas, rambut korang sikat elok. Kalau rambut panjang, ikat ke, pakai cap ke, then dah okey dah, tak adalah nampak serabai sangat. Klien pun sebagai klien, kalau kita tengok orang yang shoot kita tu pun macam, aku faham kau ni pergi dewan besar-besar, grand, tapi kau ni macam serabai je, macam baru bangun tidur je kan. And then kita pun segan. Dalam masa yang sama, kalau kita look professional, mungkin kita tengah buat job, ada orang yang minta kita punya kad, ada orang yang nak berkenalan kita untuk ambil kita punya servis. Sebab benda tu bagi aku sangat penting lah untuk kita jaga penampilan kita. Ada yang charge 1,000, ada yang sampai 2,000, ada yang sampai 4,000. Tapi setiap harga tu ada market dia dan ada klien dia. So benda tu korang kena tanya diri sendiri, aku dah shoot dah berapa lama, barang aku pakai macam ni, and then aku punya editing macam ni. So kalau korang rasa korang punya hasil kerja tu sangat mahal and then bernilai, dan korang letaklah harga korang. Benda ni tak perlu nak refer pada orang, and then tak perlu nak tanya orang. Korang kena nilai based pada korang punya hasil kerja. If klien cakap mahal, then mungkin klien tu bukan untuk korang, and then mungkin korang ada rezeki lain, klien tu pun ada rezeki lain. Klien berhak memilih. Dia nak yang mahal ataupun yang murah, sebab duit dia. Macam kita pula berhak untuk kita tetapkan harga based pada kita punya servis. Ini adalah episod terakhir dalam aku punya series belajar teknik videografi secara mudah. Okey, untuk buat konten, apa-apa konten pun, ada 8 episod semua. Aku rewind balik satu-satu. So start daripada episod 1, episod 2, episod 3, dan ni adalah last episode. If korang tak keberatan, bolehlah like video ni and then subscribe dekat channel ni juga. Lepas tu boleh juga drop komen kalau ada suggestion untuk video baru, and then ada suggestion untuk aku improve aku punya video ni. InsyaAllah untuk next time aku akan buat dengan lebih baik lagi. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum and then peace out.